kita akan bersama-sama lagi untuk siri terakhir webinar series organised by Educational Technologies Team, iaitu penggunaan Microsoft Teams sebagai salah satu learning management systems, yang mana saya rasakan agak menarik sebenarnya Microsoft Teams ni kalau kita boleh discover more on the features yang dia offer. And then untuk makluman semua, kita pun sebenarnya diberi satu akaun percuma Microsoft menggunakan email UiTM. Nanti Puan Aida, penceramah kita, akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan akaun Microsoft dan juga penggunaan Microsoft Teams sebagai salah satu LMS untuk kita punya PNP. So saya rasa itu saja kot intro saya. Saya boleh jemput teruslah Puan Aida. Puan Aida ni daripada Akademi Pengajian Bahasa UiTM Cawangan Terengganu, Kampus Dungun. Okay, Puan Aida, the floor is yours. Okay, thank you. By the way, nak beritahu ada Sawani Afandi nak join tu. So maybe dia masih dalam grup Telegram, nanti minta Najah tolong add kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share content. Alright. Sekejap ya. Okay. Okay, so tajuk yang diberi ialah using Microsoft Teams as LMS platform. Sebenarnya saya pun bidang terjun juga sebab baru tahu seminggu lepas. I've been using Microsoft Teams since March last year, since we started PKP. Okay, so I've been using it for 2 semesters. Okay, so let's start now. Okay, we are going to start with Microsoft Office 365, and then I'll explain what is Microsoft Teams and the components and how to create a team or a class, and what do we mean by post conversations, and how to create announcements. There's emoji and stickers, and then also what is files, and we also meet just like Google Meet. We also have Microsoft Teams Meets. All right, class notebook, assignments, grades, and we will end with question and answer session. Okay. Alright, Microsoft Office 365 for Education is a collection of services that allows you to collaborate and share your documents with your colleagues and also your students. Okay, so what I'm saying is not only it can be used for our classes, it can also be used like for our faculty. It can also be used for our clubs, if we or staff kinds of organization macam tu. Alright, so the service, okay, so service includes Office Online. So what you are given here, the screen there, that is from actually that is from my desktop, the previous desktop. Yeah, this is from the desktop. The screen is similar to the browser desktop. If you go to browser Office, www.office.com, it also looks like this, similar to this. Okay, you can see on the right hand corner, the right column there, you can see Word, PowerPoint, Excel, Access, OneNote. We have unlimited OneDrive storage, Yammer, Sway, SharePoint sites, and others, forms. Okay, so to access Microsoft Teams, you have to register with Microsoft first, Microsoft Office 365. UiTM bought the license, and so it means that students and lecturers can get this for free. Dengan syarat, macam kalau student dia guna email yang digunakan ialah at isiswa.uitm.edu.my, dan kalau kita staff at staff
uitm.edu.my. Okay, and we have to register with Office first. Okay, seterusnya, alright. Sebenarnya saya dah kita ada sebenarnya manual, tapi apa orang malas nak tengok manual kan. Tapi manual tu untuk kita download Office 365 register 365 dan also untuk download 365 tu. Okay. So kalau sebenarnya kalau tak nak download pun tak apa, kena register je. Asal register, you can download Microsoft Teams separately. Tak nak Office sebab mungkin dalam laptop dah ada Office, boleh juga sebenarnya sebab pergi browser dekat Office juga tu lah, and then choose nak ambil Teams saja dengan OneNote sahaja. Dia kalau guna Teams kena ada OneNote sekali. Nanti saya explain kenapa. Okay, so Microsoft Teams is a platform. It's the platform to communicate and collaborate all in one place. Kenapa saya suka Microsoft Teams ni? Sebab sebelum ni actually before PKP, a few years before that, masa kita disuruh buat blended learning semua, saya guna Google Classroom. Saya guna je. Saya memang okay kan Google Classroom. But I realise macam bila kita nak macam yang live tu, maksud saya video conference tu, macam Meet tu, dia kan macam servis lain, dia kat luar kan. Tapi yang macam dalam team, yang live video streaming tu dalam team tu sendiri. Dan another beautiful thing about Microsoft Teams that I love so much is actually the class notebook. Nanti saya explain lepas ni. Okay, so post or conversation is like chat. Okay, files is your document, your online document. You nak buat your course info, you nak buat your maklumat documents regarding your assessments, instructions to test or whatever. Boleh buka files. It can be read only. Alright. And then we have assignments there. Okay. We can have Meet for meetings macam ni lah. And also class notebook is like your digital notebook. And then you have your grades and other application. Other application maksud saya sebab Microsoft ni dia banyak collaborate dengan company luar. So dia ada banyak benda lain yang boleh macam kita boleh integrate dalam Microsoft Teams. Contoh macam Kahoot, boleh masuk. Lepas tu ada yang quiz tu, Quizlet. Quizlet pun boleh juga. Okay, nanti saya tunjuk. Okay. Alright. So seterusnya. Okay. Now, satu lagi yang cantik ialah Microsoft Teams ni kita boleh install desktop ataupun laptop boleh. Dekat browser, kita buka kat browser tapi bisa ada internet lah. And then kita boleh juga install dekat tablet, kita boleh juga install dekat Android, smartphones or iPhones. So semua yang tu boleh download for free juga. Semua termasuk dalam yang UiTM dah beli license tu. Okay. So kenapa benda tu kenapa saya suka sebab ada platform yang berbeza-beza ni. Sebab macam kalau kita nak buat kerja maksud saya nak set test ke, macam kita nak really nak buat test tu lah. Kalau tak test pun assignment ke apa-apa, saya suka besar screen tu. So saya suka buat dengan laptop. Tapi laptop saya bukan touch screen. So bila saya nak marking, saya akan guna tab sebab touch screen. Tu yang paling saya ni lah, saya sebab saya senang nak mark bagi saya. Okay. So whatever that you mark on your tab tu, you boleh buka, boleh nampak dekat desktop lah, desktop ke laptop ke. Alright. Yang nampak tadi screen tadi tu daripada handphone. Okay. Now, how to access Microsoft Teams kalau you all dah download, sebab biasanya kalau you all download Office 365, dia dah download sekali Word, PowerPoint, semua itulah, Excel, Access dan Microsoft Teams. Microsoft Teams dia akan letak dia punya shortcut dekat your desktop. Rupa dia macam tu, yang ada huruf T tu. Okay. Okay, so
In order for you to use Microsoft Teams, you all memang kena guna you all punya Microsoft 365 account yang you all dah daftar. Yang ada at staff.uitm.edu.my. Kalau guna yang personal memang dia tak bagi ataupun dia ada bagi error message lah. Okay. So seterusnya, by the way, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya je. Sebab kaedah jenis yang sempur-sempur je. Alright. Okay. Now, if this is the first time that you use Microsoft Teams, your screen should be like this, something like this. Okay. Maksudnya kat belah kiri tu dia ada kolom tu, itu buttons tu ada activity, ada chat, ada Teams, ada assignment, calls, files, and biasanya you all ada calendar. Okay. Ini bermaksud you all tak ada dalam mana-mana team lagi. Okay. So kalau macam you all nak so ini kosong macam ni. Okay. Alright. Kalau you all nak create you all punya kelas ataupun you all kena team, your team is your class. Kat sini lah. Okay. You kan tadi atas tadi kan ada belah kanan atas kan bawah muka saya tu ada join or create team. Bila you all klik yang tu, nanti dia akan keluar macam ni, join or create team. Okay. So kalau you all nak create team untuk kelas, dan teruslah create team tu, kan yang create team. Okay. Join a team with a code, yang itu saya terang kat student. Katakan you all lecturer dah create team semua, dah create kelas tu, nanti you all boleh generate kelas you punya team punya code. Okay. Tu team punya code tu nanti you all boleh share dengan student dalam dia punya WhatsApp group ke, Telegram group ke. Okay. And then dia boleh guna team, dia boleh guna code tu untuk masuk dalam kelas team tu, untuk masuk dalam team tu lah. Itu yang guna belah kanan tu. Okay. Kalau ada apa-apa soalan tanya je ya. Kaedah memang tak kisah pun. Okay. Kaedah. Ya. Apa tu kalau saya keluar dulu ni, kalau saya terpaksa masuk taklimat lain, saya boleh masuk balik room ni, nanti saya tengok recording je kan? Macam mana? Kan? Siapa ni? Siapa ni? Muslimah. Oh, okey. Kaedah dah record dah. Kaedah dah record. Nanti sebab kita post balik lah. Cuma saya nak tanya satu je soalan. Tapi saya tanya awal sikit lah kot sebab ni introduction kan. Saya ada masalah bila saya marking file Excel dalam Teams, saya mark on iPad, lepas tu student tak dapat saya punya komen tu. Tak dapat? Dia macam review apa-apa saya tulis atas tu. Guna draw ke apa? Draw. Guna draw, gini dia lari kot. Ya. Dia gini. Okay, especially kalau student buka guna handphone. Handphone kan dia memanjang ke bawah. Kita buka dengan iPad ke macam akak tanda dengan tab kan. Dia lebar. Jadi bila akak buka, akak nampaklah betul-betul dah line tu bulat kat sini comel dah. Tapi bila kita buka dengan macam desktop, dia jadi lari sikit. Nampak? Sebab dia besar kan? Nampak? Tapi bila budak buka dengan phone tu kan kecil. Dia jadi, dia punya kotak bahagian tu dia akan jadi memanjang turun ke bawah. Mungkin yang you draw tu duduk kat atas. Dia turun face down. So dia mungkin sebenarnya kalau you buka, rupa dia lain. So kalau student nak nampak biasanya akak suruh buka dengan laptop. Sebab nanti dia tak nampak. Walaupun gini. Kita guna Excel akak? Sama lah akak guna Excel. Akak tak guna Excel, akak guna OneNote, akak guna Word. Sama dia lari. Sebab itu kekangan hardware tu. Sebab screen handset tu kecil. Jadi dia macam dia lari sikit. So what I do is biasanya lah kan kalau akak nak mark macam akak mark guna macam Word ke ataupun OneNote, akak call tau. Sebab bila kita tanda apa-apa kat situ budak nampak.
So kalau macam saya kat sini, lepas tu dia kata, saya katalah macam, okay, I'm looking at your essay now. Okay, are you looking at it now? Okay, saya tanda ni, awak nampak tak? Lepas tu, tak nampak. Okay, cuba awak naik atas sikit, Okay, kiri sikit, kanan sikit. Nanti macam lari sebab kita buka kat device lain, dia lebar tak sama. Dia memang lari. Itu something technologies kena to do something lah macam tu sebab benda tu lari sebab kerana kekangan skrin kita dengan skrin dia tak sama. Betul. Okey, faham. Thank you, Kak. Okay. Dengan software lain pun sama juga rasanya. Sebab lebar tak sama. Okay. So thank you to Muslimah just now for your inquiry. So itulah saya pun macam akan beritahu student, either I mark on the spot so they can see cari, ataupun saya suruh dia buka laptop lah. Tapi laptop pun kalau kita buat dengan tab tu rasa macam nak kena beli laptop touch screen dah pula. Tapi rasa macam habis banyak betul. Anyway, okay, let's get back to what this is all about. Okay, create team. Bila you create team, alright, akan jadi macam ni. Okay, dia akan tanya, you nak buat kelas atau you nak buat PLC, which is Professional Learning Community. This is like SIG, macam SIG. Okay, Educators Working Group. And then you nak buat team apa? Team staff for school administration. Ini faculty. Okay, ataupun club, macam student punya club. Sebab kenapa ini berbeza, dia akan affect dia punya tab ke atas tu. Okay, staff tu takkan dah ada, dia tak panggil lah kelas notebook, dia panggil lah working notebook ke apa-apa kan, lain sikit lah. Mungkin dah tak ada assignment kot kat staff, tapi ada dah task to do. Dia gitu dah, dia punya apa benda, dia punya main components of the team tu berbeza sikit. Okay, so in our case we choose class. Okay, so and then ditanya enter a name and optional description for your class team. So you can this nama ni terpulang kat masing-masing. Okay, tapi to make it easier, macam kalau kita pun ada banyak kelas, macam akak akan bubuh according to the group lah. Mesti ada akak bubuh course code dengan group. Contohnya akak bubuh ESC 121, THM 115, 1AA. Ataupun 1A besar saja, A kecil semua dalam tu ke. Macam tu lah. And then description would be an English class for this group. Okay. So bila dah type tu, akak klik next. Bawah tu ada next. Okay. Now, if you want to add students to your class now, ada step lepas ni, tapi you boleh skip sebenarnya. Okay. Or you want to add co-teachers as team members pun boleh. Okay. So let's go to the next screen. Right. Now select the student tab. Bila dia lepas tadi, create nama kelas tu tadi, dia akan sini add members. Okay. Now you can add your students or you can add the teachers. Okay. So in our case sebenarnya this is also another beautiful thing that I like. Dia link dengan SIMS if I'm not mistaken. So sebenarnya sebelum keluar nama ni, akak type dia punya metric nama apa student ID. Okay. So that's why it's very important for us to get our attendance from SIMS. Okay, daripada SIM tu dapat attendance tu, you type your student sini, dia akan keluar your student's name. Okay, so you betul student you, nama betul, sama betul, add. Bubuh lagi nama student, add. You can repeat this until all the students have been added. Di sini satu cara. Okay, you can add your students. Another cara macam akak cakap tadi lah, menggunakan code. So you generate the code. Bani pun boleh tunjuk cara macam mana nak generate code tu. And then you bubuh je, bagi je code team tu dalam WhatsApp. Dan dia boleh join lah kelas you. Okay. Tapi student semua pun kalau dia nak join, dia orang semua mesti daftar dengan Office 365. Kalau
bubuh nama student you, patut nama dia tak ada. Katalah budak baru macam Pak Wan kan, baru tak ada. Maksudnya dia belum daftar dengan Microsoft Office 365. Kalau dia ada masalah tu, suruh dia buat aduan ICT. Okay. Aduan ICT dan dia orang akan ni lah, kadang-kadang ada masalah email, kadang-kadang ada masalah macam-macam lah, dia orang lupa kata laluan. Okay. So tak ada soalan kan? Akak continue dulu Kak Aida, alang-alang masukkan terus apa untuk aduan ICT tu pergi dekat mana, unit semua benda, sebab sometimes orang tak aware kot. Itu nanti at the end akak tunjuk aduan ICT boleh? Okay, boleh je. Thank you. Itu dalam PowerPoint yang akak share dengan student. Alright. Okay. Student tu kan. Itu dalam PowerPoint lain. Okay, nanti akak tunjuk. Okay. Alright, if you are sharing a class with another lecturer, you ambil dekat teachers tu and then you may add their name. Itu pun tanya gang tu lah, kawan kita tu lah nama, okay, ejaan dia ni ke, sebab kadang-kadang especially kalau orang daftar 2-3 kali, ada 2 nama. Okay, so yang mana satu yang betulnya. Okay, so and then you add lah kalau you co-teach. Okay, add, click on close when you are done. Alright. Okay, so this is if you nak join team dengan code kat mana nak generate dia. Okay, if you want your students to join your team, you may invite them using a code. Go to manage, bila you dah masuk. Kalau tak tunjuk lagi mula-mula depan tadi tapi macam tu lah lebih kurang you masuk. Nanti dia ada dekat, nampak tak dekat ELC 121, THM115, 1C tu, 11C tu, ada 3 dot situ, dot. Bila klik dot ni, keluarlah ni pop up ni, pop up yang ada manage team, add channel ni. Klik dekat manage team, nanti dia keluar skrin yang belakang ni. Okay, skrin yang belakang ni dia tertutup pula. Kalau klik setting, bawah pop up ni ada team code. Ni kat sini ada share the code to people. So people can join the team directly. Sini generate. Kalau tekan generate tu akan generate code lah. Code tu lah yang you share dengan student. Okay. Tak ada soalan kan? Okay, Kak dah continue dulu. Okay. Alright. Ini adalah skrin rupa kelas online tu. Okay. Belah kiri tu memang ada button activity, chat. Ini kalau nak chat. Personal chat lah atas sini ni. Activity dia akan ni macam apa yang orang post pun masuk, conversation lah, chat kita pun masuk situ. Okay, team ni kalau kita nak keluar masuk team lain ke, okay. Assignment dia akan macam a collection of semua assignment yang kita pernah buat yang ada kat situ. Alright, you can also make a call, video or audio call, and then ada bawah tu files, so all the files yang you perasan kan dalam satu group ni. Ada post, file ni semua important Class notebook, assignment, grades. So file sini, dekat setiap kelas pun ada juga file. So bila you buka files yang belah kiri tu, dia macam a collection of all the files. Macam tu. Sama juga assignment. Yang sini pun ada assignment kan, tapi yang assignment belah kiri tu untuk semua assignment. Okay. This is good if you want to reuse your previous ones. Okay, your previous assignment. Okay. So so akan tunjuk tu important tabs, and then bawah tu untuk nak post, nak greetings ke, announcement, questions ke apa benda, new conversation. Bawah tu. Kanan atas ada perkataan meet yang ada nak gambar kamera tu, itu adalah kalau nak start live video conference macam saya akan buat sekarang lah. Macam buat sekarang ni. Alright. So you click on that, then it will start. Okay. Alright. Okay. Let's continue. Okay. Alright. So to message your class, to create a message for your whole class. Aida? Yes. Nak tanya yang tadi kan yang meet tu, berapa limit partisipan dia? Setahu saya banyak. Sebab saya check dengan tu, dia sebut dia tak ada bubuh number, dia kata unlimited, tapi akak takut juga sebab subscription ke macam mana. Tapi I've learned from a student tu sebenarnya anak akak. Dia beritahu dia orang buat AGM
student ramai guna Meet, Microsoft Team Meet untuk AGM sebab dia boleh lebih pada 100 ke 200 gitulah. Dia orang boleh accept macam what I'm doing now lah. I share the link, outsiders everyone boleh masuk macam tu. Tapi tak beritahu. Dia tu sebut tulis unlimited. So I macam sama juga dia kata OneDrive unlimited. Tapi yelah knowing business kan, unlimited banyak mana dia tulis unlimited, tapi yelah kita juga tahu yang macam UiTM ada license. License tu pun ada berbagai-bagai kan. So macam dia orang ni tulis je unlimited ni, unlimited berapa, dia beritahu pula. So cari korek juga dalam Microsoft tu, cari. Cuba kalau anyone tahu, siapa yang sini yang tahu boleh share kot. Ke salah akak, aku tak pandai, aku tak tahu, tak jumpa. Ada siapa tahu tak? Yang tanya tadi pasal video meet tu ya? Kalau Ada video meet, kalau you nak go up for more, dia memang untuk below 1000 dia boleh lagi lah. Tapi maksimum tu saya tak pasti berapa ratus. Cuma if you tak nak serabut ramai sangat dalam meet tu, kalau ini misalnya kata you nak buat conference yang you nak jemput orang luar lah, better you pakai live kot. Sebab live tu dia boleh until 1000 ke 2000 participation. Kalau ini live maksudnya meet lah. Maksudnya kelas you nak conduct, like let's say kelas you nak conduct conference dengan guest lecture ke, and then dia nak invite student daripada kampus-kampus lain untuk for the same code. So better dia pakai live meeting tu. Yes. Tak payah pakai meet ni untuk semua classes, okey lah. Ini je. Itu saja. Okay, thank you. Okay, thank you. Alright, so kita continue ya. Alright. So macam tadi cakap kalau nak post, pergi dekat post, and then kalau nak post apa-apa pergi bawah ada new conversation tu. Alright. Kalau okay, kalau nak post personal, boleh type atas tu. Sometimes kita boleh je type direct nama students dan dia akan keluar. Sometimes you can type student ID pun keluar. Alright. So klik keluar nama orang tu dan keluar message kalau ada sebenarnya sebelumnya ada message, and then boleh type lah kat bawah tu. Okay. Alright. Kalau nak announcement, to post an announcement, kat bawah tu kan ada new conversation kan? Click on that and then dia akan keluar pop-up yang tu, start a new conversation. So you can use type lias tu untuk mention orang tu, ataupun tak pun untuk semua tulis je lah. Okay, kalau nak buat announcement kena klik on format yang nampak tu, nama A dengan pen tu. Itu untuk format. Dan dia akan expand compose box tu. Okay, compose box ni. Okay, dia akan keluar ni. Klik kat new conversation balik. Nanti dia akan keluar announcement. Klik announcement tu. Okay, kalau klik announcement, dia akan keluar the whole announcement macam ni. Nampak tak? And then that is where you type the headline, you type the subhead, you type the announcement. You can change the background too, and then you click send. Okay? And then this will come out in the general, tadi general channel tu, semua orang akan tengok. Okay? Okay. Alright, so in Microsoft Teams also you can use emoji. You can use emoji in your class. And students like this very much. Well, you know how students are, alright? Macam-macam lah. And these emojis, kata tu dia animation, dia berpusing-pusing lah, spinning lah, macam-macam lah. Okay. Alright. So sama juga you can use stickers. There are a lot of stickers there. Students will love it too. And then you can also praise your students. Dalam Microsoft Teams you can give them badges. Badge, okay? And you can send it personally to them. Okay? Nampak gambar badge tu, alright? Nanti boleh hantar kat dia orang, type nama, personalized notes, okay? Apa nama badge dia, okay? Seronok student, walaupun dah besar. Okay, so the next one saya nak explain, tadi saya explain post. The next one is files. Okay, files is used for your important documents and class materials.
An example of files, for me, I use weeks. Okay, week 1, week 2, week 3, week 4. Okay, it is up to you. Okay, it is up to you to arrange your files or documents according to your chapter titles. Kalau you nak buat according to your chapter pun boleh, right? This is all up to you. Okay. And then saya nak what is it that you can upload here? Okay. Now you can see there, kalau you click new, you can create folders. You can also upload, open up Word, Excel, PowerPoint, OneNote notebook, and forms for Excel. Okay. So it is a great way to share like your syllabus or your course info. Okay, your rules, your class rules. And reference materials with the class. Okay, PDF pun boleh. Okay, you can also create your read-only folders supaya students tu tak boleh nak tukar-tukar. Okay, and you may also include online materials based on a link, or you can add cloud storage. Okay, even Google Drive pun boleh add sini. Tapi sebenarnya kita punya all the files dalam Microsoft ini dia ada dekat SharePoint. Okay. So itu pun cloud storage kita lah. Okay, SharePoint or OneDrive. Okay. OneDrive. Kita ada dua kot. Okay. So seterusnya, alright. You can schedule macam Meet ni, alright, a virtual meeting for your class. And you can set that in your calendar. Alright, biasanya kalender dalam Teams dia link dengan Outlook. So sebenarnya Outlook tu boleh sekali dengan kita punya Google punya account, yang UiTM punya Google account tu. So dia ada dalam tu belaka. So you can set for new meeting, and you can set for your classes daripada awal semester sampai lah Julai nanti. Okay. Okay, alright. So this is Meet yang tadi tu kita cakap. Every time you want to start an online class or live video conference with your students, you click Meet. Yeah. Okay. Now, when you start a meeting or online class, memang akan ada announcement that will be posted in the general channel, akan keluar. Okay. So, students pun boleh klik daripada situ. Okay. So semua orang boleh aware lah, tak adalah dia kata dia tak tahu kelas kan. Okay. Okay, seterusnya, and whatever that you chat will also come out here. Okay. Alright, so ini kalau you create Meet. Alright, you may rename the Meet with the proper title. Alright, this is yang default dia. Alright, and change other settings before you start the class. Okay, you nak change setting. For example, your camera or your audio, alright. And once you are ready, you click Join Now. Alright. Before you start, you will be provided with a meeting link. Alright. Itu yang saya share dekat Telegram tu. And you are asked if you want to add participants. Kalau student dalam kelas tu, you can add them if you can, and then they can call students tu. Or if you can also share about the meeting via your default email. Dia akan bagi email. Dia akan share maklumat tu dalam email. Email UiTM tu lah. Okay. Now, it's similar to Google Meet. Okay. Tabs dalam Microsoft Team Meet ni similar lah. Ada participants, ada conversation, you boleh nampak tu, participant bawah tu, alright. And then conversation tu, nampak tak panggil apa, chat tu yeah. And then you can raise your hand, claps, thumbs ups and whatnot. Tapi ada something extra here, which is the breakout room. Okay, breakout room. More action tu untuk you nak record atau you nak blur your background, or you want to change your background. Okay, or you want to change your setting. Okay, and then of course macam biasa, macam Google Meet, dia ada open mic, open camera, share content and leave. Okay.
I want to talk about attendance of meets. Okay. Now, if all your classes are done via meets, okay, you memang every class you buat live makna videos streaming macam ni lah, okay. Then you can use attendance list here as your attendance lah. Participant list tu sebagai your attendance list, okay. So by default it will go into your download folder masa you download tu, and then nama dia ialah meeting attendance list, and then the Excel file. Okay, the Excel file. Contoh ada kat bawah tu dia akan keluar nama full, user action dia apa, timestamp dia apa. Okay. So you can save that and as your attendance and rename it tarikh semua lah. Okay. That is one way to get your attendance. If all your classes are done menggunakan live video streaming tu. Tapi kalau ada juga masa-masa yang you buat kelas, you assign task tapi you tak ada buat video, then you tak dapat lah nak download attendance list kan. So if that happens, macam kaedah ada buat channel attendance, shortcut lah, macam shortcut attendance. Dekat situ students, nanti kaedah tunjuk lepas ni macam mana kaedah guna actually class notebook untuk attendance. Okay. Alright, so this is one way. Okay, I have to talk about breakout rooms. Breakout rooms is very is especially good for brainstorming lah. Kalau ataupun problem based learning atau task based learning. Okay, breakout rooms kalau kita ramai-ramai macam ni, okay, we can the organizer can create breakout rooms to break students into small groups during class meetings. Okay, and then you can open and close rooms more than once during a session or move participant between rooms. Okay, and then only the organizers can and then using desktop version of Teams can create and manage breakout rooms. What you use this for is you assign katakan different tasks for different rooms, ataupun you bagi different topics ke, and then they are in those small rooms, and then they orang kena, let's say, come out with the ideas based on what you assign them. Okay. How to assign participant in the room? It can be done automatically by Microsoft Teams, or you can also do it manually. Okay, and then as for the name of the room, instead of room 1, room 2, room 3, room 4, room 5, you can rename them, maybe according to the topic or maybe according to the problem that you assign. Okay, you can as organizer, you can also join the conversation and you can leave them and then come back later. Okay. You can also give a time limit where sampai bila dia orang punya breakout room tu. Okay. So this is provided by Microsoft Teams. Breakout room. Okay. Next. Malu nak tunjuk ni. A sample of video from an online class. Sebab akan dengar saya membebel. Tak apalah, saya tunjuk sikit je. Lepas tu saya I'll continue with the rest of the slides. Tunjuk. Ini a recorded class of mine. So every time we have a class macam yang sekarang ni pun kan, presentation ni is being recorded. Now all the videos will be can be accessed via, dia akan keluar dekat dalam general, dalam group team tu akan keluar dalam general. Then they give you 20 days to download. If after 20 days dia akan delete lah. Okay. And then it can also, bila benda tu sebenarnya dalam Microsoft Stream, that is also another service provided by Microsoft. Okay. Ini contohnya. Okay, saya tunjuk je sikit je. Okay, my class, and then tapi saya guna, yang ni saya guna PowerPoint lah. Okay, tapi saya ada membebel banyak lah dulu. Okay.
Okay, so that is a sample of my class. Alright, tak nak dengar banyak-banyak sebab macam pelik je dengan suara sendiri. Okay, kita continue. Alright, okay, saya dah face down tapi tak gerak-gerak ni. Memang ada soalan ke? Ada orang nak bertanya ke? Tak ada. Aida. Oh, Shikin. Ya, Sorry to disturb. Video tu ada suara ke? Apa dia? Video tu ada suara ke? Ada? Tadi, oh you Ada. tak dengar Saya dengar. I tak dengar tapi tak tahulah yang lain. Orang lain dengar tak? Saya dengar. Hello, orang lain? Tak dengar. Oh, lah ya ke? Okay, that's one thing. Oh, okay. Anak saya baru bersuara dan memberitahu Teams kalau pasang video tak dengar. Oh, lah kenapa tak cakap? Okay. I'm also learning something new. Okay. Thank you. Aida, sorry. Selalu memang kita akan ada problem sebab you tengah bercakap dengan ni, you guna mic kan? Memang video. Yes, dia akan ada problem. Okay. Saya rasa kan kena tukar setting. Masa pasang tu kena tukar stereo mic, stereo mix. Yes. Semalam pun jadi juga kan dengan Atira. Oh, ya. Okay. Thank you. Tapi okay, semua orang tahulah tapi sebenarnya ada suara. Okay. Alright. Okay. So saya continue lah dulu ya dengan class notebook. Okay, class notebook is your class digital notebook. Click the book rack to open your class notebook, and then okay, class notebook is actually from OneNote. Okay, OneNote is also one of the services lah, one of the software dalam Microsoft. It came out first, OneNote dulu, and then later on it was integrated into Microsoft Teams. So dalam class notebook ni ataupun OneNote, alright, there are 4 spaces, 4 areas, and for me they are all important. One is the collaboration space. The collaboration space is a space where everyone in your class can share, organize and collaborate. Okay. So students boleh, semua student boleh access tu. Okay. And then I use it for macam group work. I use it for pair work. And I also use it for attendance. I letak attendance kat situ. So student boleh pergi dekat attendance punya section and then go to the page yang tarikh apa, and then diorang key in the attendance. Okay, tu collaboration space. Content library is a read-only space where teachers can share handouts with students. So dia macam file sikit. So ini ada macam redundant sikit lah. Siapa yang nak guna files boleh guna file. Siapa yang nak guna class notebook boleh guna content library. Tapi memang situ semua read only. So you all boleh bubuh you all punya content, you all punya course info, you all punya documents regarding your notes. Student tak boleh edit lah. Okay. Tak boleh delete apa semua. Okay. Satu lagi ialah teacher only. Teacher only ni dia hanya ada sekiranya kita change our setting, bawah ada. Okay. Teacher only means macam nama dia lah. Hanya teacher je boleh tengok. Kita je boleh tengok benda tu. Student tak nampak pun langsung. Okay. And then lastly the student notebook. Now, student notebook is a private space shared between the teacher and each individual student. Kalau kita teacher, kita boleh tengok banyak lah nama tu. Tapi kalau student tu, dia boleh tengok yang dia punya je lah. Okay. So, a sample of a class notebook. Okay, tengok nampak dia punya, as the teacher, you can design your teaching and learning materials here. For example, collaboration space, tengok saya ada attendance notes kat sini. Ni sebenarnya link daripada channel attendance tu. Okay.
And then ada evaluative commentary. Saya ajar ELC 231. So itu adalah pair work. Okay. Saya buka juga teacher only sini. Saya gunakan teacher only ni masa saya nak set homework, saya nak set assessment. Sebab student tak boleh tengok. Tak ada pun benda tu. And then bawah ni ada nama-nama student tau. Ada Aina Syamimi, nanti bawah ni ada lagi lah. So each students tu kita boleh set sebenarnya, kita boleh decide benda apa yang notebook apa nama ada kat situ. Okay, based on your course. Macam in my case, I focus on assessments like oral commentary. Kat sini dah saya nak tengok dia punya macam dia progress, mula-mula collecting materials, lepas tu draft 1, draft 2, speech, macam itulah, slides yang dia orang nak post. Okay. Homework pun ada tarikh tu homework. Okay. So mula-mula kalau saya bagi mungkin dia tak ada lah kot yang bahagian-bahagian dia orang tulis tu. Tak ada yang macam yang saya contoh-contohin tu kan, dia cuma ada tajuk questions to causes of cyberbullying. Lepas tu dia orang yang tambah benda tu. Okay. And then there are other assessments pun maybe one of the name of the section. Okay. So let's move on to a sample of class notebook using OneNote. Okay, for your information, whatever that you open up in Microsoft Teams under class notebook, you all boleh juga buka dalam OneNote. OneNote tu ada dalam, kalau you download Microsoft Office, memang ada OneNote dalam, di download sekali dengan Teams semua. You all boleh buka tu and you can access your students class notebook. Sama je bendanya. Okay. Tengok ada nama situ, ini grup pre-dip saya. So ada nama contohnya Ahmad Faiz Naziro. Okay, itu dia punya buku-buku dia. Okay. Alright. So seterusnya, okay, kat sini saya nak ceritakan tentang kelas notebook tu. Apa benda yang ada dalam tu, menu dia. So dia nampak macam Word juga. Lebih kurang macam Word kan. Tapi dia ada beza sikit-sikit lah. And all this class notebook can also be open in a browser. Okay. And in the insert menu, you can insert the table, or you can insert another file or a picture or link, audio, math symbols. Okay, some like engineering lecturers use it for math. And you can include that. You can also use draw. Okay, I use a lot of from the draw menu when marking my students' work. Especially marking essays and short answers. Sebab bila nak tanda guna pen merah dan tanda guna tablet. Okay. So menu sini, okay, view menu ni menu pula. View punya menu. Okay, ada immersive reader, reading view, page color, page version and show authors. So kalau immersive reader ni sebenarnya macam untuk sekolah lah, kalau macam ada students yang macam dyslexic ataupun okay, saya explain sikit. Okay, immersive reading comprehension and increase fluency for English language learners. Dia boleh, you can play, nampak tak yang play tu, play button, dan dia untuk orang yang macam have problems, dia boleh bacakan nota. Sudah malas boleh bacakan nota, and that can also help them to know the pronunciation of certain words. Okay, it can help build confidence for emerging readers learning to read at higher levels, and offer text decoding solution for students with learning differences such as dyslexia. Okay, dia boleh baca just one line or just 3 lines, and you can increase the font and you use different colors. Okay, so I hope siapa you can explore lah macam like what I did. Okay, and then class notebook, another one after help dengan ada class notebook. I love this one also because you can use it to distribute page. Katakan you nak bagi homework tapi bukan dah assignment. Okay, homework tu macam latihan je lah. Okay, so katakan saya buat dalam teacher only punya folder tadi.
Saya buat and then saya pergi dekat kelas notebook, saya distribute page. Kita boleh, you can use this menu to distribute page for homework for all students or specific students. Boleh choose, okay. And then bila dah distribute, dia akan masuk dalam folder dia. Dia tanya nak masuk folder mana. So kalau dekat folder student tu ada nama homework, you buatlah dalam homework. Kalau you nak buat dalam grammar book ke, macam saya ajar English kan, buku grammar ke, buku writing ke, ada nama buku notebook tu lah. Kalau nak masuk dalam mana, dia akan masuk dalam tu. Okay. So bila students you dah habis ajar, then you can tell the students, okay, I've distributed your homework. Go to folder ni. Please do it. It's due next Monday. Let's say macam tu. Okay. Now another thing here is also you can review your students' work. Sebelum ni tak ada apa benda tu. Tak ada assignment, sebelum ni OneNote sahaja. So kat sini boleh review students work. Kalau macam nak mark ke apa, dia akan help, boleh review students work kat sini juga. Okay. Okay, next one, saya nak tunjuk collaborative task. Tadi saya cakap kan collaborative space. For example, for my code, I have evaluative commentary. It's actually a pair work. Nampak sini nama, ada nama student tu. Okay. So the students akan dua-dua boleh access situ. Okay. And then kita sebenarnya masa ada show authors nampak tak show authors ni? Saya klik show authors. So bila klik show authors, tak keluar sini. Ada tepi sini, kenapa tak nampak Patutnya ada tepi sini. Kita boleh tengok line ni ke line ni siapa yang buat, ada nama. Dia keluar macam short form nama orang tu. AS would be Aina Syamimi. AI Aisyah Izzati. Dia akan keluar. Jadi kita tahu yang ni ayat orang ni, yang ni ayat orang ni, yang ni ayat orang ni. Macam tu. Okay. So kalau orang lain pergi kacau orang lain punya assignment, nampak nama dia. Orang lain yang tukar benda tu. Okay. Show authors. Ambil yang show authors tu. Okay. Yang ini saya nak share macam mana saya guna attendance sebagai, saya guna channel attendance tapi dia sebenarnya at the back, dia sebenarnya masih guna notes nampak satu notes, maknanya dia dalam kelas notebook je. Kalau tengok tadi dalam kelas notebook ada collaboration space, ada attendance notes. Yang itulah benda sama je sebenarnya. Okay, dan saya buat page dia according to the dates kelas lah, dan saya ambil daripada Sims tu, saya paste je kat sini. And then student kalau dia nak buat attendance dia akan datang, dia type lah yes tu, yes. Kalau tinggal kosong maknanya dia tak, sama ada dia tak masuk kelas ataupun dia lupa lah. Okay. So this is attendance. So adalah Oktober sampai lah January 18 itu. January 21 Okay. So next one is tadi saya kata show authors kan. Ni kalau student kita nampak nama kat sebelah ni So kita tahu ayat ni orang ni buat. Nampak tak belah kanan tu? Yang ni Aisyah Izzati yang buat. Nampak yang ni? Semua nampak kan? Okay. Nampak. Okay. So tak boleh lah orang lain Becky. Okay. Ni kalau I will continue with assignments. Okay. So assignment, we use assignment to create assignments, and in the general channel, just on the top tu ada tab tu ada assignment. So bila you klik tu dia akan tanya nak assignments ke quiz. Okay. So assignment is for essay type, pendek ke panjang ke, short essay ke long essay ke. That is assignment. Quiz is when you come up with MCQ ke, true false ke, options ke, macam Google Form lah. Okay, sebenarnya quiz tu dibuat menggunakan Microsoft Forms. Okay, bukan hanya ada Google Form, Microsoft Forms pun ada. Okay, and you can also reuse your existing quizzes, okay, from previous semesters. Okay, and then if you want, then you click yang mana yang you nak and then click create lah. Okay. Now,
if you create a new assignment, of course you have to come up with a title that is required. Okay, title. And then you have to provide more information. Apa benda lagi? Instructions ni apa? Answer all questions ke? Answer 3 from 5 questions ke? Apa-apa kena buat, right? Masukkan instruction tu. And then add resources. Resources ni kalau macam contohnya apa benda yang dia kena refer lah. Okay, macam in my subject, contohlah buat essay writing part 3 contoh, dalam kelas notebook saya buat yang kosong punya. Sebab saya bagilah tajuk, saya kata ARC 231 essay writing 20% saya tulis. Lepas tu and then saya kata write your answer below. Lepas tu saya bagi space dia kosong. And then kat sini lah saya add resources dia. Saya add resources, dia buka dalam OneNote, kelas notebook tu. Dan saya pergi teacher only, saya pun includekan benda tu. Jadi bila student jawab, dia ada dah satu blank kosong. Okay, so dia type je lah kat situ. Tapi ada juga lecturer yang contohnya dia tak add resources. So yang itu maksudnya students tu kena mungkin dia buka Word sendiri, dia type, lepas tu dia boleh attach. Boleh juga. Okay. Kalau saya buat contohnya, saya pernah buat listening test. Okay. Saya juga include listening test. Saya include audio file. Saya include audio file. Pernah lah buat practice audio file. Okay. So bergantunglah course masing-masing. Okay. And then you have to put your points, which is your marks, your full mark berapa. And then assign kepada siapa. Ini group dia. And then you boleh pilih siapa dia. Yang you nak assign. Katalah benda tu dah buat. Katalah ada 2 student MC hari tu. Dan you nak buat balik soalan lain. Then you boleh pilih je 2 student je. Okay. And then date due. Okay. This can be done, assignment ni boleh schedule ahead. Or you can buat dalam 2-3 minit. 2-3 minit tak adalah, setengah jam lagi ke. Okay, so you boleh set nak schedule ahead. Lepas tu nak due date dia bila, pukul berapa. Okay, one thing about Microsoft Teams, dia punya time date tu, dia setiap, tak silap, setiap setengah jam kot. Macam 8, 8.30, 9, 9.30, ada macam tu. Lepas tu akhir sekali ialah untuk satu hari ialah 11.59, which is midnight. Okay. So macam kalau kita nak 11.10 tu payahlah, tak boleh lah. Sebab dia dah set macam tu. Dia pull down menu, bukan kita tulis tau, dia pull down menu. So kita kena pilih. Okay. Okay, apa tu nak kita boleh set juga kalau kita nak terima tak late turn in. Kalau dia orang hantar lambat, nak terima ke tak nak? Boleh juga sebenarnya kita tak nak terima. Boleh. Saya pernah buat sekali kat student saja je practice. Nak buat practice tu saya tak nak terima. Semua macam nak gerak, tak ada contact. Okay. And then kat bawah ni sebenarnya ada nak beritahu notification tak? So itu boleh setting lah, maknanya nak notification ke tak. And then lastly yang cantiknya dalam assignment Microsoft Teams ni adalah turn it in. Ada turn it in checking. Yay! So kalau kita klik nak turn it in, nanti dia akan bagi report turn it in for everyone yang dah pass up tu, yang dah turn in tu. Nanti pada ni saya tunjuk. Okay. Terkejut budak-budak ni bila dia kata okay rejected. Why? Turn it in report shows that is 46% plagiarized. Betul saya tunjuk. Mau kecil perut je. Macam sorry madam. Okay. Tu suka seronok ya. Budak-budak pun lepas tu tak buat dah lah. Okay. Rubrik. Ada rubrik situ. Rubrik ni digunakan kalau macam English kita orang ada rubrik. Kalau dia ada explanation. Kalau essay macam ni, markah dia macam ni. Kalau essay yang ni advanced sikitnya, yang ni beginners, yang ni macam average. So ada description, itu rubrik. Add rubrik. Okay, boleh juga add sini. Okay, ni contoh kalau you all buat quiz. Okay, you all buat quiz. Inilah rupa Microsoft Forms. Okay, dia similar lah dengan Google Form. Okay.
bubuh tajuk, soalan dia gitu lebih kurang lah. Adalah ni pada ada option dia nak boleh lah nak pilih multiple choice ke tak, points dia untuk every question tu. And then later on bila dah habis, nanti nak set dia date dengan time due dia. Lepas tu nak notify, kan macam Google Form lah lebih kurang. Cuma saya rasa this is slightly simpler. Saya rasa Google Form lagi banyak yang dia allow lah, macam tu. Contoh macam gambar, kalau bukan gambar pun audio, ada nak include audio, ada yang dalam Microsoft Form yang tak boleh. Tapi tak tahulah lately sebab saya last guna ni awal SEM Oktober. Kod sekarang dah lagi improve, tak tahulah. Okay. Alright. So ini contoh saya pernah buat Microsoft Form sebelum ni. Itu nama macam kita buat Google Form, Google. Okay. So ada nama, minta ni. Lepas tu bawah-bawah tu ada soalan. Okay, sampel Okay. Dan kita boleh tengok rupa dia kalau dia komputer ke mobile ke macam mana rupa dia. Okay. Okay, let's go to grades now. Okay, grade is this is for one of the assessments that I did. Okay, using Microsoft Teams, you can easily monitor your test. Kalau you tengah, yang ni tak adalah kualiti ni maksud saya dah pulangkan markah test tu. Ini kalau tengah berjalan baru start kan. Kalau dia tulis viewing, maksudnya kita tahu student tu tengah buat tau. Tapi kalau dia tak bergerak-gerak benda tu, ya adalah term di situ. Dia punya status tu apa. Ya, kita tahu student tak start pun. Masa tu lah kita macam nak gerak lah. So benda tu senang nampak. And kalau budak ada dah hantar, dia tulis turn in. So kita boleh nampak. Dan kita post dalam WhatsApp group ke Telegram group. WhatsApp group ke Telegram group, status dia orang. Okay, sekarang ni berapa orang dah turn in. Okay, sekarang ni berapa orang dah start. Okay, ni orang tak start lagi. Can somebody please contact orang ni. Macam tu. So that is another beautiful thing that I like. Okay. Alright. This is sample of a graded work. Okay, so contohnya ni, this is a mid semester test. Saya tak pergi bawah-bawah. So kalau bawah ni adalah tengok ini saya tanda dalam tab tau. So bila saya buka dalam desktop, dia memang lari sikit lah. Patutnya X tu kat nombor 1 tu. Dia lari naik ke atas ke, turun ke bawah sikit ke. Tapi kalau dia buka dengan handphone, dia lagi lari. Sebab handphone tu lagi kecil dia punya screen. Okay. So ini contohnya. Okay. So bila saya tanda tu, saya tanda gitulah tanda. Guna stylus pen ke tak? Tak, guna tangan je. Okay. Alright. So seterusnya ini pun sampel another student. Okay. One thing saya suka ialah dalam team pun kita boleh tengok history. Tapi budak ni okey lah. Mak Faiz saya tu okey. Cuma dia lemah sangat-sangat. So tempat saya punya patutnya playing, saya underline playing, dia lari pergi ke bawah. Patutnya sebab kita tak boleh guna playing social media. They waste their time by surfing the social media. Lepas tu tak boleh guna decrease. Neglecting their studies ke, macam tu lah. So dia lari ke kiri dan ke bawah, macam tu. Okay. So kita boleh letak kita punya feedback belah situ. Weight causes and solutions. Some sentences use past tense and some use present tense. Many grammar errors throughout. Okay. So itu contoh kita punya feedback yang kita boleh letak dalam ni. Kalau you create view tu, you boleh nampak bila masa kita send out the work, bila masa dia dia mula jawab, bila masa dia submit. Kita boleh check kalau macam ada budak hantar let's say 3 hari lambat ke 4 hari lambat ke, boleh nampak lah dekat dalam history, view history. Okay. Alright, yang macam ni turn in dia kosong. Okay. Alright. Okay lah, bagus lah yang ni. Okay. So yang ini contohnya 33 similarity. View turn it in report. Okay. Okay. So contoh ni, yang ni thesis tak ada. Yang ini tak ikut format. Yang ini 33% plagiarize. Ada saya conteng ni ha. Okay. So sebab tu teruk sangat ni sebab tak ikut. Orang suruh buat problem solution, dia buat lain pula.
Okay. So itu sampelnya. Alright. Ini sampel Turnitin report dia. So for all the students dia akan keluar. Okay. Alright. Habis. Okay. Alright. So ada apa-apa nak tanya soalan? Kak Aida, saya ada satu soalan lah. Okay. Kalau macam yang Turnitin tu, adakah kita boleh berregister dengan Turnitin? Tak pun. Boleh guna terus? Akak guna terus je. Memanglah Kak dulu ada Turnitin punya dulu lah. Tapi bila I start guna Microsoft Teams tu, akak tak ada pun. Tak ada pun. Tak ada pergi mana-mana pun. Dalam UiTM. Okay, thank you. Orang lain? Kak Aida. Muslimah ni. Tu kalau sepanjang Kak Aida guna, ada tak student yang macam ada masalah connection ke? Macam tu. Sebab dia macam banyak sangat function dalam Teams ni, takut berat ke apa ke, ada tak student ada masalah? Dia ada masalah kalau masa guna Meet je. Sebab Meet tu, masa sekarang ni lah. Sebab Meet tu live video. Streaming macam ni. Kalau yang kat luar tu, sebab student biasa guna handset je. Biasa student guna handset je. Maknanya bukanlah, macam kita pakai ni bukan every time kita kena live, betul lah kan? Sebab bukan every time lah. Kalau kita assign task, macam akak bagi homework through apa benda through like macam apa benda kelas notebook tu akak bagi tu akak bagi beritahu dalam WhatsApp ataupun Telegram, akak beritahu lah your task today is in folder ni I want you to complete this by apa sebab kita sebenarnya bila dia guna kelas notebook, kita boleh buka notebook, kita boleh tengok dia buat. Dia type satu-satu tu kita boleh nampak. Sebenarnya lah pergerakan tu. Kita boleh nampak. Maknanya dia buat concurrent lah dengan kawan-kawan dia kalau group kan? Dia antara kalau dia buat dalam group ataupun dia buat yang dia punya sendiri pun, homework pun, kita boleh nampak bergerak-gerak. Lepas tu kadang-kadang siap kacau lagi. Bulatkan, dia betul terkejut. Okay. Tapi memang kena ada internet lah. So if you ask me, pernah tak akak ada problem budak yang tak boleh masuk langsung? Ada. Yang itu memang WhatsApp memang hantar kod SMS. Adalah masa March dulu ada budak tu duduk pucung je padahal. Tapi tak tahulah kenapa dia guna DG ke dia guna apa. Tapi area dia tu lah, DG tak elok area dia. Ada seorang tu duduk kat tanah merah. Itu lagi teruk. WhatsApp pun memang buat speaking test, imagine ya Allah. Dia kena pergi jalan besar. Memang itu yang teruk-teruk punya cases lah. Kalau at the end of the semester tu akak boleh terus ambil semua attendance sekaligus rentak? Macam mana at the end of semester? Akak pun semua dalam kelas notebook. So dia punya participation tu dia ada macam satu report summary ke, macam participation dia by column, ada tak benda macam tu dalam Teams? Dia ada analitik, dia ada kejap akak cuba, tapi akak nak tunjuk akak punya sebab kelas dah habis the last 90 days. Allah, dia cakap the last 90 days. Allah. Untuk analitik tu 90 days je. Kalau kita buka masa ke kelas going on, nampaklah berapa orang post, berapa orang nampaklah participation tu. Tapi kalau dah sekarang nak tunjuk, tapi akak tunjuk kat mana Tunjuk kat mana? Okay. Kejap okey. Kejap. Mana pergi aku punya team PowerPoint browse. Kenapa dia tak keluar? Okey, pergi kat screen je lah. Okay, Kak pergi grup lama. Sekejap.
Ni grup baru konon buat. Tapi tak nampak lah yang ni sebab kat mana nak buat benda tu. Okay, pergi sini. Manage team. Kat sini ada analytics. Sebab sekarang ni akak dah remove semua student tau. Ada sebab lah kenapa akak remove. So kat sini akan ada semua dia punya engagement, summary, active users role. Okay. Alright. Kenapa saya dah remove semua student gini. Macam my code biasanya macam 40% or 45% je boleh share dengan students ongoing assessment. So bila nak start mark yang lain-lain tu, yang tak boleh tengok tu, then biasanya week 14 tu akak kata okay, this is our class after this please do not I'm going to remove your name from the class so you cannot access your Microsoft Team anymore. Cakap dah awal-awal lah. So akak remove lah sebab kalau tidak nanti dia boleh tengok akak mark final test ke apa ke kan. Tak boleh pula. Okay. Kalau tak nanti dia boleh tengok, isn't it? So I had to remove all of them baru akak mark yang macam benda-benda yang dia orang tak tengok tu. Sebab benda tu ada dalam kelas notebook. Faham. Thank you Kak. Kak Aida, boleh tunjuk yang dekat tepi tu yang attendance tu. Kat general ke attendance tu? Ini namanya channel. Okey. Nak macam mana akak nak buat benda tu, akak pergi kat manage, akak add channel. Okey, lepas tu akak buatlah nama dia macam add channel. Dia keluar macam ni. Akak pun buat nama attendance sini. Okey. Akak boleh decide juga apa benda benda ni accessible to everyone ke hanya private orang tertentu ke. Ini sangat berguna kalau you all ada group work. Tapi dalam channel ni dia tak adalah kelas notebook assignment, tak ada. Okey. Kalau akak buka attendance kan dia cuma ada dia boleh chat, dia boleh share files dan dia boleh ada notes macam kelas notebook tadi. Tapi dia tak ada assignment, assignment tak ada dengan apa tadi? Assignment dengan grades tak ada. Tapi dia ada notes, dia boleh exchange benda-benda sini. So, kalau dia orang nak sign attendance, ini macam shortcut lah pergi notes. Benda ni sebenarnya duduk dalam kelas notebook yang besar tu dekat general. Okey, sekejap dia buka. Sekejap. Okey. Ini masa mula-mula tu. So, semua orang bengong lagi. So, seorang je jumpa attendance. Habis towards later on dah ada dah. Okay. Attendance dah okay. Alright. So this is I created the page. Kalau ada yang baru I add page jadi kosong and then I copy paste from Excel. Excel punya kan kita boleh download Excel punya kehadiran kan attendance. Akak copy paste di sini. Dan sudah datang sini type yes. Kata situ attend yes or no. Tapi sebenarnya tak ada yes ke tak. Takkan tulis no kan. So I have this. Akak buat sampai last day lah. Okay. Kak Aida boleh demo tak sikit macam mana copy tu? Saya macam biasalah lost forever copy kan. Daripada Excel tu ke? Cuba tunjuk sikit dulu punya demo macam mana. Okay. Kejap alah. You know I have a problem with my Excel. Kejap ya. Aku akan keluar error tau nanti. Tapi nanti tak apalah. Tu nanti akak cerita kenapa. Okey, dekat dokumen ada kelas info Oktober. Okey. So akak pergi ni ELC 231 ni. Okey. Ni attendance dia. Kan? Lepas tu akak copy. Lepas tu akak pergi dekat attendance ni. Katalah ada yang baru yang akak nak buat, add page. Aduh, naik ke atas pun dah. Tak apalah, kat atas pun okey.
Ctrl V. Tadi Ctrl C, Ctrl V. Okay. Dia budak pergi sini type dah yes kalau ni. And I always have to remind them. Contoh. Okay. Okay, faham. Thank you. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak boleh ambil daripada live video meeting tu tadi sebenarnya. Maksudnya student tu contohnya Aina Syamimi dia datang dia tanda. Tapi dia boleh tolong tandakan juga untuk orang lain. Contoh. Sebab tu ada show authors. Akak cakap kawan dia orang. Ada show authors. Okay. Sebenarnya ada show authors. Kalau cuba kita buka yang dia orang dah sign Sekejap. Ini kan? Okay. Show authors. Sekejap Lembab sikit lah. Your status is set to do not disturb. Okay. Sekejap. Tu nampak tak? Tepi tu. Oh, okay. Jadi cakap nama akak sebab akak yang pastekan mula-mula. Tapi ada nama dia orang bertindan-tindan dengan macam tu lah. Okay, menarik. Ini pun jadinya Kak, ibaratnya macam kita sengaja create kita punya channel tu, renamekan sebagai attendance. Macam tu lah kan? Create supaya shortcut mai sini. Sebenarnya masa March tu Kak Aida tak buat channel. Kak Aida letak je dalam kelas notebook. Tak ada satu je general je kelas yang mula-mula dulu. Lepas tu dia sebab sebenarnya attendance tu tadi dia duduk dalam sini je. Dia dalam collaboration space. Benda yang sama je. Tapi dia macam shortcut daripada tadi. Sekejap Ni dalam ni nampak tak ada attendance ni. Sama je sebenarnya. Tu ada March tu. Tapi nama channel tu jadi attendance sebab kita namakan lah kan? Akak namakan supaya shortcut. Okay, faham. Kak Aida, ni Ras ni. Assalamualaikum, nak tanya. Kan yang untuk attendance tu, macam Kak Aida buat tu macam satu attendance sheet tu untuk satu tarikh kan? Sebab Kak Aida tadi copy daripada Excel, boleh tak macam untuk satu page tu kita terus macam instead of yes or no tu kita buat macam memanjang tarikh untuk let's say 1 bulan lah. Contoh apa? 28 bulan 3, lepas tu 1 bulan 4, macam kita buat dia macam horizontal macam tu kan? Boleh tak? Kita buat by bulan. Gini. Masalahnya kan, ramai yang orang akan akses. Yang sikit ni pun budak dah boleh terabur-teraburkan. Okay. Benda tu bila banyak, akak pernah buat tau. Lepas tu macam first week, masa tu group predict. Boleh dia buat attendance dia sendiri. Dia copy akak punya betul. Kenapa ada tarikh sama ni? Rupanya dia kata, dia kata dia buka dengan handset tak jumpa tarikh tu. So dia buat attendance dia sendiri. Betul lah banyak kata. Bukan kadang-kadang kita ingatkan macam nak bagi mudah lah kita macam untuk bulan ni apa kan. Sebab budak-budak, sebab hari tu kan masa I first started with my predict, kita buka meet, dia buka meet juga. Sampai akak buat announcement, please do not start your own class. If you start your own class, you should be teaching that class, not me. Kita imagine, kenapa 2-3 orang je? Kata, where are the others? Betul cakap, madam ada orang lain dah buka meet. Tapi budak predict je lah. Aku cakap boleh bandai lah budak-budak ni. Lepas tu kena buat, lepas tu macam attendance juga. Please do not create your own attendance. Okay. Tapi kalau mungkin budak diploma kuras. Budak predict tu ngek sikit lah. Okay, thank you Kak Aida.
Okey. Ada orang lain nak tanya apa-apa ke? Nanti awak tak dengar suara saya. Nanti saya tutup suara. Saya nak tunjuk immersive tu. Immersive, sekejap Okey, view, immersive readers. Sekejap, saya kena tutup saya punya audio kat sini. Nanti beritahu boleh dengar ke tak Saya tutup audio kejap. You all dengar apa-apa tak? Tadi? Saya tak dengar lah Kak. Oh, tak dengar Tak dengar. Seronok rasa nak tunjuk. Especially kalau macam English lecturer tu cakap macam dia boleh colourkan lain-lain, noun lain, verb lain sebenarnya. Okey, tak apalah. Try dah tadi tapi tak jadi setting dia. Okey. Kenapa lagi nak tunjuk? Kak Aida boleh cerita sikit tak kalau macam dalam kita punya Teams masa tengah buat meet tu, kalau nak guna breakout room semua benda tu, ke Kak Aida tak explain tadi? Nanti you all lah jadi participant ya. Siapa yang dalam okey, kejap kita try. Breakout room. Okey, kita nak buat berapa room? 4. Okey, automatic create rooms. Nanti you all semua masuk dalam room. Tu dia assign participant. Nampak tak? Yay! Okay. So, room ni boleh ditukar nama ikut topik nak bagi. You all masih dengar suara akak Dengar. Dengar kan? So, kalau macam, kalau you all, cuba you all check ke apa. Suara macam mana bertindak-tindak ke suara? Assalamualaikum. Dia kalau chat ni kita tak boleh kalau kita tak register lagi. Oh, itu kak tak tahu. Kau kena ni kot. Sebab I nak chat ni tak boleh. Dia kata chat in channel meetings is only available to team members. Terribly sorry. Okay. So nama yang lain ni pun ada. So sebab sepatutnya you all boleh letak students tu untuk macam you bagi task, suruh bincang apa-apa. Akak pun I'm wondering macam kalau you all discuss, you dengar suara, mungkin suara akak you all dengar. Tapi suara bila budak discuss macam bertindak suara dia because I've never tried. Ini pun baru sebab Najla suruh try, sebab TRTA suruh check whether team ada breakout rooms ke tak. So ini pun akak baru jumpa ni. I've never used this before. Kak Aida, kalau kita try boleh tak? Cuba Kak Aida klik yang dekat start room tu, tengok adakah dia akan assign specifically untuk semula tu. Cuba Kak Aida buat. Okay. It's okay, ada yang dah open. Okay, in meeting.
pakai di. Assalamualaikum. Salam. Okay, kita dah masuk semula ke grup besar. Oh, grup besar dah. Dah grup besar dah. Wah, best lah. Akak dah lupa tadi macam mana akak split jadi grup. Dah tak ingat. Kak Aida? Kak Aida ada ke? Macam tak ada je ni. Nampak muka. Ada. Ada Kak Aida ada. Ke dia masih ke mana-mana lagi ni? Kan? Apa tunggu. Hello? Oh, you dah dekat luar lah. Aku tak tekan resume rupanya. Rupanya you dah dekat luar. Kata kenapa slow sangat ni? Okay. So, lebih kurang macam tu lah. Akak pun belajar juga ni. Seronok pula rasanya. Okay. So, maksudnya lepas kita dah bagi katakan 10 minit. Okay, kita boleh beritahu student. Okay, I'm giving you 10 minutes to discuss. Nanti I'm going to close the room. One of you have to present. And then dia boleh present lah lepas habis breakout rooms tu. Breakout room ni dia boleh dibuat bukan sekali sahaja dalam masa meet, boleh buat 2 kali, 3 kali terpulang lah. Okay. Okay, that is something new. Macam mana tadi buat breakout tu? Cuba tengok balik. Tak ingat dah. Okay. Okay, dekat sebelah more action ... tu kan ada room, ada kotak, lepas tu ada kotak kecil tu. Itu breakout rooms. Sebelah orang kat tangan tu. Atas sekali. Dekat 3 titik kan? Sebelah 3 titik, sebelah kiri dia. Aida tu share screen awak. Okay, kejap. Share screen. Saya rasa as participant tak ada kan. Maybe untuk ni saja pun ni. Kejap. Tak jumpa. You could. Hash room, join main room, join. Okay. Dah nampak Kak Aida ke? Betul. Untuk participant tak ada benda kotak-kotak tu. Ini untuk organizer saja. So macam kalau masa you all buat untuk student you all ada dah ni breakout room ni atas ni. So bila klik breakout room ni, nampak tak belah kanan tu dia keluar dah kalau tadi ni kena nak buat balik. Okey, dia ambil yang tadi. Dia ambil yang tadi lah. Kalau nak buat balik kena kejap. Recreate. Lepas tu room setting pun recreate rooms. Dia akan delete yang dulu punya apa ahli-ahli tu. Okay. Kalau recreate. Dia tanya, nampak tak akak punya create breakout room, nampak tak ni? Nampak. Nampak. So you all pilih lah berapa room nak buat. Lepas tu nak buat automatically ke, nak buat manually pun boleh. Lepas tu baru create room. Nanti bila create room you all suruh terus masuk dalam room pula. Macam tu lah buat dia. Okay. Nanti nak nampak. You all kena testing lah. You all masuk nanti try buat. Tapi kena kalau cantik kalau ada orang lah. Kalau tak ada orang macam macam tak siapa nak bagi. Okay. Akak maknanya sekarang ni siapa yang create kita punya team tu, dia yang boleh buat splitkan jadi group. Organizer, bukan create team. Siapa yang start meet tu. Oh, siapa yang start meet. Okay. Organizer untuk meet tu lah. Bukan yang buat team tu punya. Ya. Faham. Sebab saya punya persatuan memang kami pakai team. So cuma untuk meeting saja. Jadi student yang create kami punya team tu. So maknanya katakanlah saya yang start meet, saya masih boleh go to split group lah kan? Okay, thank you. Nak tanya, co-host ke? Co-host sekejap. Patutnya boleh rasanya. Sekejap kita boleh tukar setting. Ada meeting. Bila buka dot tu ada meeting option. Sekejap nampak tak skrin saya? Nampak. Who can present? Kalau present, anyone boleh present. Suara you boleh keluar. Boleh juga share. So diorang boleh, kita boleh pilih. Everyone, people in my organisation, specific people, only me. So maksud tadi co-host tu nak present ke apa? Nak share
share. Is it? Kalau co-host tu katakanlah macam nak buat dia split room tadi, itulah kan takutnya kalau bila ada co-host, seorang duk cakap, seorang duk buat yang split room tu. Tu maksud saya. Rasanya kena share, kena explore juga ni nak cakap pasal breakout room. Kak pun baru try breakout room ni. Okay. Kalau tak apa Laila dalam grup Telegram tu kan. Kita akan share dalam grup Telegram tu lah. Okay. Cara-cara dia. Okay. Alright. Sama. Ada soalan lain ke? Kak Aida. Boleh ke Kak Aida share yang PowerPoint slide tu, sebab saya tadi masuk 20 minit lambat. So macam agak lost sikit lah. Nak kena ras dalam grup Telegram yang support tu tak? Yang ada kalau dalam tu kalau dah tak ada, akak tak post lagi. Kalau ada dalam tu, lepas ni akak post. Sekali dengan video ni lah. Okey. Lepas ni akak post dalam grup tu. Okey. Terima kasih banyak Kak Aida. Okey. Ada siapa-siapa lagi nak tanya apa-apa tak? Ada Kak Aida, Laila ni. Bila kita create macam kita ada link untuk untuk invite join meet ni kan. Next time kita kena create yang baru, dia akan guna kod baru ke atau kita guna kod yang sama setiap kali macam setiap minggu kelas tu? Taklah. Link tu ke? Kalau gini, kalau student kita tu dah dalam grup tu, grup team ni kan kita boleh add student kan? Tak siapa dalam tu, dia orang boleh masuk team terus masuk kelas je lah. So maknanya masa first tak payah bagi link. Mula tu saya kena add nama pelajar saya seorang-seorang. Masa mula-mula ke? Masa mula-mula pas create. Satu cara kita buat seorang-seorang tapi sekali saja. Awal semester. Satu lagi cara ialah kita generate code, lepas tu kita share code tu dalam WhatsApp group dia atau Telegram dia. Lepas tu dia masuk sebab dia ada group tu, maknanya dia jadi ahli lah. Macam tu. Okey, maknanya next time, maknanya minggu depan bila kita nak buat kelas, dia dah ada dalam team tu, kita tak payah nak add dia dah. Yes. Okay, kalau kita bagi kod kat awal lah. Dia buat daripada team tu lah. Kita buat daripada team tu. Nak tahu, nak tengok kan macam mana kita nak buat generate code tu balik? Boleh Kak Aida tunjukkan. Terima kasih. Okay. Sama ni kan kat sini. Ni dekat general kan, kat semua-semua ni. Nampak skrin yang ELC 231 BA114 ni? Nampak tak? Nampak. Okay, pergi dekat more option ni. Ambil manage team. Lepas tu ambil setting. Lepas tu ada team code sini. Nampak tak? Share this code so people can join your team directly. You won't get join request. Okay. Klik ni ada generate sini. You tekan ni nanti dia generate team code. Contoh ni. Copy. Lepas tu pergi dekat WhatsApp. Paste lah. This is your team code. Make sure you install. Cakap dengan student. Make sure you install Microsoft Teams ataupun either on your handset or your handset or your laptop. Use this code to join our class. Macam tu. So dia pergilah. Kan masa dia, okay saya pergi dekat kat luar ni kan. Dia klik ni. Dia masuk kat sini lah. Join a team with a code. Dia type lah code tu. Join team. Dia masuk dah kelas kita. Faham tak? InsyaAllah faham. Okay. Satu cara lagi memang kita kalau masuk. Kalau tak faham nanti tanya semula. Dalam grup Telegram tu boleh tanya. Okay. Alright. Roger. Okay. Kak Aida, kalau macam yang tadi yang kita share code tu, bila student join tu dia automatic nama penuh kan? Sebab macam kalau Google Classroom kadang ada nama manja lah apalah. Itulah sebenarnya kalau dia kena masuk dengan akaun Office 365. Akaun Office 365 tu link dengan yang official email UiTM tu. Terbiasanya semua huruf besar. Sebab tu kalau you all tengok nama student Kak Aida tadi kan, semua
kebanyakannya huruf besar lah. Okey. Kalau yang dalam kelas notebook ataupun dalam kelas notebook ni, kejap. Nama kat bawah-bawah ni nama-nama dia orang. Kejap, saya scroll awak nampak. Jangan tunggu. Okey. Nampak tak nama dia orang? So, semua huruf besar. Tak ada nama manja ni. Nama betul. Okay. Alright. Okay. Alright. Thank you. Okay. Ada soalan lain ke? Cuma Kak Aida, masa saya buat dekat saya punya persatuan, ada nama manja-manja tu, maknanya dia boleh masuk lah tanpa guna account 365 UiTM lah maknanya kan? Either dia beli sendiri ataupun sebab ada nama yang memang guna nombor, sebab dia kata ada yang minta yang kan dia guna nombor matrik, patut add siswa. Dia kata dia punya akaun tak ada bila dah minta dengan dia minta dengan Aduan ICT. Yang tu masih lagi ada masalah tu, yang dia berkata dia masuk je dia guna personal tapi dia dapat masuk. Dapat masuk sebenarnya walaupun tak pakai yang UiTM punya. Yang tu yang dalam grup kami. Cuma tak tahulah sebenarnya sejauh mana benda tu akan boleh block kan. Saya nak menjelas sikit boleh tak? Okey, boleh. Untuk case puan tu tadi, dia akan dekat bahagian team setting tu, dia akan consider as guest. So maknanya kalau participant you ada certain access, guest ni dia ada minimal access je to that team. Tak saya dia duduk dalam manage team ni kot. Manage team. Manage team. Lepas tu members, lepas tu ada members dengan guest. Dia ada, nanti dia tulis dekat situ macam ni kan, role tu kan ada owner apa semua. Members tu is student kita lah yang with the legal ID. Yang guest tu adalah yang gunakan bukan legal ID tu. So thank you. Mungkin certain access, let's say you ada benda-benda yang you nak share, you kena pastikan balik lah access tu, role tu up to members ke ataupun everybody. Kalau everybody, guest tu dapat tengok jugalah. Tu je lah. Dekat setting ni lah. Permission. Kalau ada setengah-setengah tu member sahaja. Kalau macam tu lah. Ada benda-benda yang dia boleh, ada benda-benda tak boleh. Maknanya baik kita remind student masuk dengan akaun iSiswa lah. Jangan masuk akaun peribadi. Okey. Baru 2 hari lepas, akak memang buat taklimat yang Microsoft Team ni dekat student. So memanglah, ya Allah, budak-budak ni memang tak boleh, ni invalid. Dia post dalam YouTube tu lah, message dia, ni invalid, ni tak boleh masuk. Saya kata, okey, saya terang ni aduan ICT. Macam mana nak buat aduan ICT? Okey, awak kena. So saya terang kat dia orang macam mana dia orang nak buat aduan tu supaya nanti staff ICT lah yang akan call dia orang dan help them macam mana nak improve lah, macam mana nak settle masalah tu. Okey, contoh kalau siapa-siapa ada masalah tak boleh nak daftar Microsoft Office 365. Okey, saya share screen tadi kan. Okey, jap. Ada file yang tu tak, yang student punya, jap. Tapi kita pun sama jugalah. Okey. Kalau you all Allah error pula. Apa benda ni? Baru nak bercakap. Tak keluar. Aduh. Cuba buka yang ni. Ni saya buka yang online semua ni. Ni saya present kat student hari tu. So kalau siapa-siapa ada masalah dan you all
contoh nak daftar Office 365 ada problem, kita kena email kita kat depan tu staff tu 1F @uitm.edu.my. So aduan ICT yang sama yang units tu. Allah, yang ni bukan yang latest dah pula. Aduh, nak curang kat orang tak ada pula latest. So kalau you nak daftar, you pergi login at microsoftonline.com. Okay, dan guna UiTM punya email account. Tak ada masalah, pergi aduan ICT. Okay, ada apa-apa soalan lain ke? Pukul 12 juga. Okay, nakkan habis awal. Ada apa soalan lain ke? Tak ada dah. Nak tanya, ni more on practice lah. Practice Kak Aida sendiri kan. Apa tu dekat Teams tu. Boleh dengar ke? Dengar. Dekat Teams tu, misalnya lah sebab sekarang ni dah mass lecture kan. You create bawah kod subjek tu, you create lagi channel untuk grouping ke ataupun macam mana you suggest? Okay, akak fikir macam ni je. Mass lecture tu kita cuma kita mass lecture tapi you mengajar tak group tu untuk the smaller group nak tahu marking ke apa semua? Marking tak? Betul lah, ada jugalah 3 out of 5 misalnya macam tu. Okay, so gini, then your Microsoft Team classes should be on yang 3 tu. Akak terpaksa buat double tau. Sebab akak fikir macam ni. Sebab kalau kita buat group untuk yang marking, dia kan ada, kan kita ada assignment semua hanya untuk satu group team tu kan. Kalau kita buat channel dalam channel tak ada assignment. Itulah, itu yang tadi saya belik godak-godak, maknanya dia tak boleh add dia tak ada folder assignment tu. Dia letak dekat general je, dekat sub channel tu tak ada So that's why akak decide, akak pun ada mass lecture juga. So 6 group. Tapi akak buat memang akan ada satu Microsoft Team untuk ketiga-tiga 6 group tu. Semua, tapi itu hanya untuk maknanya mass lecture saja. Even though ada kelas notebook ke apa dalam tu, I think I would just be teaching tapi tak ada assignment dalam smaller group. Jadi akak kena buat satu untuk yang smaller group akak buat juga walaupun mungkin orang yang sama. Okay, maknanya akak tak macam you create satu yang group mass lecture tu, yang kalau tapi akak tak guna channel lah sebab dalam channel tak ada assignment. Okay, faham clear. Kak Aida, maksudnya kesimpulannya contohnya kalau saya ajak 4 kelas untuk mass lecture. Daripada 4 tu 2 kelas dia adalah tutorial juga. Jadi buat satu team tu untuk mass 4 kelas. Kemudian satu team dan satu team lagi tu untuk tutorial. Yes. Okay. Cara lain. Sebab akak pun termenung. Aku nak buat macam mana nak join sekali. Itulah. Banyak tu dah aku assignment tak ada pula. Aku dah fikir lama. Tak ada ni pandai kena buat satu mass lecture. Yes. Okay. Alright. Ada apa-apa lagi ke? Ada orang bertanya soalan ke ni? Saya tak ada dah. Okey dah Kak. Terima kasih. Okay, dah pukul 3 minit ke 12. Okay, terima kasih. By the way, si Najla dah ni kan apa benda kedatangan tak? Dah. Saya dah dekat chat section. Boleh refresh ni tolong isi Okay. Okey, kembali kepada Cik Najla Nasuha binti Muhammad Radin. Silakan. Okey, so saya rasa perkongsian ni sebenarnya agak membantu untuk menyediakan menggunakan Microsoft Teams as kita punya one of the learning management systems, yang mana saya pun merasakan dia sebenarnya agak menarik
saya sangat suka dengan features Turnitin tu sebab dekat Google Classroom dia limited. And then dekat YouFuture tak silap saya tak ada lagi. So for those who are interested to use Microsoft Teams, rasanya semua dah join kot group Telegram support group, dan saya pun dah add siapa-siapa yang dah join Telegram group tu dalam kita punya Microsoft Teams support group juga. Saya rasa tu saja kot. So sebagai penutup, terima kasih buat Kak Aida di atas perkongsian yang saya rasa agak menarik. Kalau boleh, kalau nak war-warkan pada rakan-rakan pensyarah yang lain juga boleh berkenaan dengan support group Microsoft Teams ni. Okay, so saya rasa itu saja kot. Najat, email address tu nak minta yang Google ke Microsoft? Sorry, saya tak faham. Oh, okey, yang kita punya kedatangan guna Google sebab ini guna Google Form. Okay, alright. Okay, so ni sekadar perkongsian saya jugalah pada sesiapa yang mengalami masalah untuk set up Microsoft Teams, Microsoft account. Apa praktis yang saya buat dengan kawan-kawan saya, kita pergi je pada website Microsoft. And then kalau macam kita tak tahu password kita apa, klik je forgot password. Nanti dia akan hantar dekat email kita. Dia macam automatically link to our Gmail, our email account. Dia memang automatically link. Yes. So tak adalah macam nak ke unit semua benda tu. So boleh terus straight away buat macam tu je. Okay? Alright. So saya rasa tu saja. Terima kasih banyak Kak Aida atas perkongsian dan juga rakan-rakan pensyarah yang lain yang turut berkongsi sedikit sebanyak input berkenaan dengan Microsoft Teams. Terima kasih semua. Okay. So saya rasa itu saja kot. InsyaAllah nanti video ni akan dikongsikan tapi ambil masa sikit sebab saya perlu edit here and there. Saya perlu render lagi. Render ni macam semalam saya try buat untuk video 2 jam dah 8 jam ambil masa. Lama sangat. So insyaAllah saya akan cuba kongsikan secepat yang mungkin. Okay. So, terima kasih semua. Terima kasih Kak Aida, Nazla. Terima kasih Kak Aida. Thank you everyone. Okay, bye. Have a nice day, madam. Umi, apa tak Alia? Dah tinggal situ ya? Tak Alia! Dah kawan gigi ke? Alia! Kawan gigi ke? Yang lagi berapa hari ni? Oh kan saya tu. Ya. Nanti share dengan saya dia punya video ni downloadable tak? Boleh download tak? Boleh Dia akan keluar bila kita stop ni. Sekejap akan stop recording. Lepas tu stop recording.